Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku 40 hadis palsu popular oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Muttalib Hafizahullah. Cetakan dan terbitan oleh PTS Publishing House. Tarikh terbitan 30 Jun 2011. Dan sinopsis ringkas berkaitan buku ini. Amalan hadis palsu yang disandarkan sumbernya kepada Rasulullah SAW boleh merosakkan pegangan umat Islam. Jika tidak dibendung, dikhawatiri menimbulkan amalan yang dianggap sahih tetapi sebenarnya adalah terpesong daripada ajaran Islam. Usaha serius perlu digarap bagi mendedahkan hadis palsu yang wujud di kalangan masyarakat kini. Buku 40 hadis palsu popular ini membincangkan perkara asas berkaitan hadis palsu yang berlegar di kalangan masyarakat. Himpunan hadis palsu ini dikumpulkan daripada sumber yang dipercayai bagi menjamin pendedahannya adalah berdasarkan bukti yang kukuh. Sesi perkongsian keempat daripada keseluruhan 47 sesi perkongsian bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku 40 hadis palsu popular oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Muttalib Hafizahullah. Rasulullah SAW bersabda, Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadin. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berdusta ke atasku bukanlah seperti mana berdusta ke atas orang lain. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya dalam neraka. Sadaqah Rasulullah SAW direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan buku ini. Bahagian 1, pengenalan. Bab 3, hadis hasan. Perkongsian ringkas berkaitan hadis hasan. Perkongsian ringkas berkaitan hadis hasan. Definisi hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir, disampaikan oleh pelapor atau perawi yang adil. Kekuatan ingatannya yakni sifat dhabitnya kurang sedikit daripada tahap ingatan pelapor hadis sahih, tanpa ada sebarang percanggahan yakni syadz, dan tanpa ada sebarang kecacatan yakni illah. Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir, disampaikan oleh pelapor atau perawi yang adil. Kekuatan ingatannya yakni sifat dhabitnya kurang sedikit daripada tahap ingatan pelapor atau perawi hadis sahih, tanpa ada sebarang percanggahan yakni syadz, dan juga tanpa ada sebarang kecacatan yakni illah. Syarat-syarat hadis hasan. Syarat-syarat hadis hasan. Berdasarkan definisi ini, maka syarat-syarat hadis hasan ialah: pertama, sanadnya bersambung. Kedua, para pelapor yakni perawi yang adil. Ketiga, tahap kekuatan ingatan yakni dhabit
pelapor atau perawi kurang sedikit daripada dhabit pelapor atau perawi hadis sahih. Keempat, tidak ada sebarang percanggahan, yakni syaz. Dan yang kelima, tidak ada sebarang kecacatan, yakni illah. Huraian tentang ciri-ciri hadis hasan ini adalah sama seperti mana yang telah diterangkan dalam huraian ciri-ciri hadis sahih. Oleh itu, perbezaan di antara hadis sahih dan hadis hasan ialah pada pelapor, yakni perawi hadis sahih mempunyai tahap dhabit, tahap kekuatan ingatan yang sempurna. Manakala pelapor hadis hasan, sama ada sebahagian atau semuanya, mempunyai tahap kekuatan ingatan, yakni dhabit, yang kurang sedikit berbanding pelapor atau perawi hadis sahih. Jadual berikut menerangkan berhubung kait dengan persamaan dan perbezaan di antara hadis hasan dan hadis sahih. Persamaan antara hadis hasan dan hadis sahih, iaitu bagi kedua-dua hadis sahih dan hasan ini, sanadnya bersambung. Kedua, pelapor atau perawi yang adil. Ketiga, tidak ada sebarang percanggahan, yakni syaz. Dan keempat, tidak ada sebarang kecacatan, yakni illah. Manakala perbezaan di antara hadis sahih dan hadis hasan pula ialah, untuk hadis sahih, pelapor atau perawi yang sempurna kekuatan ingatannya, yakni sifat dhabitnya. Manakala pelapor atau perawi bagi hadis hasan pula, tahap kekuatan ingatan, yakni sifat dhabitnya, kurang sedikit berbanding dengan pelapor atau perawi bagi hadis sahih. Wallahu alam. Semoga sesi perkongsian audiobook kita di pagi yang berbahagia ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian sama-sama mengikuti sesi perkongsian audiobook kita ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi berikutnya, di mana akan kita bincangkan pula berhubung kait dengan perkongsian ringkas berkaitan dengan hadis dhaif. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi selanjutnya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.